Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Persoalan kenapa? Kalau ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bagi yang ada buku ni, perbahasan yang keempat pada muka surat 26. Masih berkenaan dengan bukan Muslim. Kita berjiran dengan orang bukan Islam ya. Jadi dalam Islam ada keharusan kepada kita untuk berjiran bersama orang bukan Islam. Walaupun dalam satu kaedah dia sebut al-jar qabla ad-dar. Satu kaedah dia sebut al-jar qabla ad-dar. Jiran sebelum rumah. Jiran sebelum rumah. Makna kita nak bina rumah, nak beli rumah tu tengok jiran kita yang mana. Jiran sebelah kanan macam mana, jiran sebelah kiri macam mana. Tak ada lah. Tak ada, kita beli rumah kosong lah. Kan? Tak tahu rumah siapa sebelah kan. Tiba-tiba Acong, tiba-tiba Ramazami kan. Itu tukar pula kan. Tak ada kan. Tak apalah, itu kaedah je. Kaedah yang bukan satu perkara yang wajib. Tetapi kalau kita boleh laksanakan, bagus jugalah. Al-jar qabla ad-dar. Jiran sebelum rumah. Kaedah dia macam tu kan. Tetapi dalam hadis Nabi SAW, keharusan ini kita pegang kepada suatu pembahagian jiran yang dibahagikan sendiri oleh Rasulullah SAW, yaitu ada 3 kategori jiran. 3 kategori jiran. Ada jiran yang ada 3 hak, ada jiran yang ada 2 hak, ada jiran yang ada 1 hak. Ada jiran yang ada 3 hak, 2 hak dan 1 hak. Baik, kategori jiran yang pertama, yang ada 3 hak, jiran Muslim yang kerabat. Dia ada 3 benda tu: jiran, Muslim, kerabat. Maka jiran Muslim kerabat ni mempunyai 3 hak: hak sebagai Muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai jiran. Jadi dia adik-beradik kita lah. Adik kita barangkali dia selesa duduk satu taman dengan kita, satu kawasan yang hampir dengan kita, senang kita minta tolong, dia pun nak tolong kita, kita pun nak tolong dia. Itu hak adik-beradik, hak saudara mara kita, hak waris yang dekat dengan kita. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang masalah adik-beradik ni, tentang masalah dzawul qurba, orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang nak sedekah dan kepada siapa kami nak bersedekah, nak bagi bantuan, nak bagi sedekah, nak bagi hadiah dan sebagainya. Jawab Allah, qul, katakanlah wahai Nabi, ma anfaqtum min khair, apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu berikan daripada kebaikan. Kita bagi duit pun kebaikan, kita bagi makanan pun kebaikan, kita bagi bantuan tenaga pun kebaikan. Apa saja yang kamu bagi daripada kebaikan. Mana nak sedekah apa? Sedekahlah benda-benda yang baik. Ya, itu jawapan pada soalan yang pertama. Kemudian soalan kedua, kepada siapa nak sedekah? Allah Ta'ala kata, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Bagilah kepada ibu bapa. Ibu bapa yang pertama ya. Kemudian wal aqrabin, kaum kerabat. Kaum kerabat kita.
Maknanya adik-beradik lah, dia tak wajib nafkah. Adik kita tak wajib tanggung dia, abang kita tak wajib tanggung dia. Tapi kemungkinan dia susah sikit, maka dia masuk dalam wal aqrabin, dalam kaum kerabat kita. Jadi keutamaan bantuan ibu bapa, kemudian al aqrabin, kaum kerabat, ya. Kemudian wal yatama, dan juga anak yatim. Anak yatim baru ni tak tahu kat mana, kat sini kan kat mana dia buat 10 Muharram baru ni, buat majlis rusak kepala anak yatim. Ada tak? Jadi tak ada lah. Ingat orang sini lah. Bukan? Dia merata ramai-ramai anak yatim. Sebab dia ada satu hadis, wallahu a'lam sahih tak sahih wallah. Adalah hadis sebut ni, pada 10 Muharram siapa yang lebihkan perbelanjaan kepada ahli keluarga dia, maka Allah Ta'ala luaskan rezeki dia pada tahun tu. Ya, tahun tu. Dan ada ulama yang beramal dengan hadis ni, dia kata mujarab. Sufyan Ibn Thawri, kalau tak salah, Imam Sufyan Ibn Thawri, dia kata aku beramal dengan hadis ni 30 tahun, memang mujarab. Tiap-tiap tahun 10 Muharram belanja lebih sikit. Dia kata setahun tu mana rezeki murah. Kan? Tak kira lah hadis sahih ke dhaif, tapi mujarab beramal tu wallahu a'lam. Jadi tahun depan 10 Muharram kita pakai lomba-lomba belanja lah. Bawa murid. Tulis lain-lain siapa nak belanja makan 10 Muharram. Partilat dia dalam riwayat hadis kan dinyatakan gini, diluarkan rezeki tahun tu. Cuba tengoklah jadi tak jadi. Kalau jadi alhamdulillah. Satu lagi daerah dan juga ada kata siapa rusak kepala anak yatim, siapa rusak anak yatim, ada partilat, ada pahalanya. Jadi dalam gambar tu dia tunjuklah, pagi anak yatim ramai-ramai 10 orang ke 20 orang pakai batok lah. Jemaah surau ke jemaah masjid pakai batok pegang kepala anak yatim, seorang. Kawan saya kata lebih baik usap kepala mak anak yatim. Saya kata subuh juga kan. Dah usap kepala anak lu dah. Usap kepala anak lu. Tak apa lah. Tapi hak usap kepala mak anak yatim 10 Muharram tak ada hadis. Tak ada hadis. Yang ada hadisnya kepada anak yatim. Tu ada hadis. Baik, jadi saya dah sebut ayat Quran tu, ayat kan wal aqrabin qaum kerabat. Jadi dalam jiran ni pembahagian jiran hak kerabat. Itu yang pertama. Kemudian jiran tu pula dia adik-beradik kita, dia muslim, maka dia ada hak sebagai seorang muslim. Hak sebagai seorang muslim. Apa dia hak sebagai seorang muslim? Kalau dia sakit kita ziarah. Kalau dia panggil kenduri kita hadir. Dan ada beberapa. Kalau dia bersin, kita jawab bersin dia. Ada hak. Bila dia mati, kita iring jenazah dia. Itu hak muslim. Ada beberapa hadis tu mana hak tu kita kena laksanakan. Kemudian hak sebagai jiran. Hak sebagai jiran jadi besarlah. Maknanya nak bagi bantuan, kalaulah jiran tu adik-adik kita, dia Islam pula, 3 hak yang kita kena jaga tu, 3 tu ya. Mana tak boleh buat main-main, tak boleh abaikan ya. Baik, yang kedua Nabi sebut jiran yang ada hak, al-jar lahu haqqani, jiran yang baginya 2 hak, iaitu jiran muslim yang bukan kerabat kita. Kebanyakan kita ni bukan adik-beradik tak? Bukan adik-beradik tapi dia ada 2 hak, hak sebagai jiran, hak sebagai muslim. Baik, yang ketiga Nabi kata al-jar lahu haqqun, ada jiran yang baginya 1 hak, iaitulah jiran ghairul muslim, jiran yang bukan muslim. Jiran dia ada hak apa? Hak sebagai seorang jiran. Hak sebagai seorang jiran. Apa hak sebagai seorang jiran? Ada banyaklah hak sebagai seorang jiran. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis Sahih Al-Bukhari, syarah Sahih Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari, dia sebut berbelah-belah hak sebagai seorang jiran ni. Dia sebut berbelah-belah hak yang kita boleh anggap sendirilah hak ni. Maknanya hak kita nak buat baik dengan dia, kita nak bantu dia, kita nak bekerjasama dengan dia, apa sajalah kan. Kita tak boleh ganggu dia kan. Apa saja benda-benda yang kira masuk dalam erti kata memuliakan jiran, itu maksud hak jiran tu. Sebab apa? Sebab
Dalam hadisnya sebut masalah muliakan jiran je. Imam Ibn Hajar dia huraikan lagi dengan athar ataupun dengan hadis yang mungkin ulama kata dhaif, tapi nak menunjukkan huraian kepada bagaimana nak memuliakan jiran itu, ya. Jadi hadis sahihnya, hadis yang sahihnya besarnya hak jiran ini tanpa beza agama tu, iaitu sabda Nabi SAW pada muka surah 28, riwayat Imam Muslim, galakkan memuliakan jiran, ya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia cakap benda yang baik. Kalau dia benar-benar beriman. Maksud hadis ni bukan makna beriman. Beriman apa ni, kalau dia tak buat benda ni kafir, tidak. Bukan, Man kana yu'min, siapa yang benar-benar beriman. Beriman sungguh-sungguh, beriman dengan iman yang sempurna. Hendaklah dia cakap baik. Kalau tak boleh cakap baik, diam. Jadi adakah orang tu kalau dia tak cakap baik, dia kafir? Ayat Nabi kata, siapa yang beriman, hendaklah dia cakap baik. Kalau tak dia cakap baik, hendaklah dia diam. Kita tengok kawan tu cakap tak baik, cakap jahat, kata kat orang, kutuk kat orang dan sebagainya, dia kafir kan? Tak ke? Tak ke? Sebab apa? Sebab maksud hadis ni, man kana yu'minu billah, siapa yang benar-benar beriman dengan iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna. Kalau dia buat benda ni, iman dia sempurna. Kalau dia tak buat, maknanya iman tu masih ada, tetapi imannya tidak sempurna. Ya, ini tafsiran para ulama bagaimana nak huraikan hadis Rasulullah SAW. Jadi janganlah kita mudah kafirkan orang. Jangan kita mudah kafirkan orang. Kerana hari ini kebimbangan kita ialah ramai daripada segelintir kecil umat Islam, termasuk sebahagian ustaz pun, dia suka mengkafirkan orang. Ya, dia suka mengkafirkan orang. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saya tak tahu saya cerita tak dulu. Saya jumpa dengan seorang pelajar yang dah siap pengajian tinggi dia, ijazah tinggi dia. Dia buat tesis tentang manhaj akidah di antara dua ulama. Kita katalah ulama A dengan ulama B. Ya, ulama A dengan ulama B. Dan hasil kajian dia kata ulama A ni betul, ulama B ni salah. Ulama A ni betul, ulama B ni salah. Jadi dia bersama-sama dengan ulama A ni. Saya kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Ulama A betul, ulama B salah. Saya rasa tak ada masalah. Boleh tuan-tuan. Tapi saya tanya satu soalan kepada dia, adakah ulama B ni yang kamu kata salah ni, adakah ulama B ni kafir? Dia kata ya, ulama B ni kafir. Ulama B ni kafir. Saya kata kat dia bahaya. Sebab apa? Sebab dia kata kaedah dia macam tu. Kaedah kalau sabit satu perkara aja kira kafir lah. Kalau pegang kaedah macam tu, makna macam baca hadis ni, tengok kawan kita cakap tak elok, tak kafir, awak kafir. Macam bahaya. Jadi bab mengkafir itu satu perkara yang berat, satu perkara yang besar sebenarnya. Jadi jangan kafirkan orang dan juga jangan sesatkan orang. Jadi kalau ada orang yang suka kafirkan orang, kalau ada orang yang suka sesatkan orang, kalau ada orang yang suka bid'ahkan orang, bid'ahkan amalan masyarakat kita, tu sahabat dia. Dia akan lawan dua-dua ni. Satu ustaz dia suka bid'ahkan orang. Orang ni bid'ah, amalan ni bid'ah. Satu ustaz ni pula kafir, sesat. Tu sahabat dia. Bahaya. Masyarakat kita pening kepala, dia pecah belah masyarakat kan. Jadi macam masyarakat kita ikut fahaman tu, tahjiran sebelah kan, semayang sama-sama kafir. Mari nak semayang tengok-tengok lah, dia jadi tu imam kah? Macam mana nak semayang? Aku dah kata dia kafir lah kan. Tak jadi nak semayang, tak boleh nak semayang. Bahaya lah. Bahaya. Faham kata jiran tu mati dia tanam kat mana? Orang nak tanam kubur kita mana? Dia tanam kubur sunat kafir ni. Pasal apa kafir? Dia cakap tak elok. Kacau.
Cakap tak elok. Yalah, cakap tak elok tak baiklah, tak baguslah. Tapi kita punya pahaman dia berdosa, tapi dia masih ada iman. Sebab itu asas dia iman ialah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah, iman kepada akhirat. Kita baliklah baca Quran daripada awal sampai akhir surah Al-Quran tu, dia sebut masalah asas iman, masalah fundamental iman tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Rasul, tanpa detail. Tanpa detail. Yang detail tu pecahan-pecahan tu, yang tu tak masuk dalam fundamental iman. Yang tu masuk dalam cabang-cabang iman, yang mana kalau kita beza pendapat pun tak apa, tak ada masalah. Beriman tak kepada Allah? Beriman kepada Allah. Cuma beriman kepada Allah tu tafsiran dia macam-macam. Allah begini, Allah begini. Orang ni kata Allah ada sifat 20, orang ni kata dah sifat 20 tu tak boleh pakai. Tak kualah. Beriman tak Allah kuasa? Beriman Allah Ta'ala Maha Kuasa. Beriman tak Allah Ta'ala Alim Maha Kuasa? Beriman. Tapi siapa tak percaya sifat 20? Tak ada zaman Nabi sifat 20. Tak kualah. Tak ada masalah. Dia tak percaya bahagian sifat 20 tu, tapi dia percaya sifat qudrat, iradat, semua dia percaya. Kan? Sistem tu dia tak percaya. Manhaj tu, aliran tu dia tak percaya. Tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab asas iman tu masih ada. Cuma pecahan-pecahan tu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kita buat contoh ini. Contoh beriman kepada akhirat. Syurga neraka ada ni. Beriman tak syurga neraka? Beriman kan? Beriman sebab dia masuk dalam bab akhirat. Syurga neraka. Okey, beriman, semua beriman syurga neraka. Soalan kedua, syurga neraka ada ke tak ada lagi? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Pasal malam Isra Mi'raj Nabi tengok orang. Okey. Sebab Nabi Adam kan duduk syurga, kan jannah kan syurga. Tak apalah. Ada ulama kata tak ada lagi syurga, mana ada lagi. Sebab bila kiamat nanti habis musnah semua, baru Allah Ta'ala buat balik. Jadi kalau Allah Ta'ala buat syurga sekarang, buat neraka sekarang tu musnah, sia-sia rugilah. Kan? Baik Allah Ta'ala tak buat lagi. Dia hujah macam tu lah. Itu syurga Nabi Adam. Itu syurga Nabi Adam, bukan syurga kita. Allah Ta'ala buatlah sikit syurga tu Nabi Adam. Nabi Adam seorang takkan nak duduk sampai besar sangat kan. Cukup-cukup lah syurga Nabi Adam besar, sesuai dengan Nabi Adam. Syurga juga nama dia. Syukur juga. Tuhan Nabi tengok malam Isra Mi'raj, yang tu bukan syurga betul. Nabi tengok gambaran dia. Mana ada orang masuk neraka ni? Nabi tengok orang tu kena siksa, kena 4 kepala potong lidah dalam neraka kan. Mana ada orang masuk neraka ni? Tu gambaran. Syukur juga macam ni. Tak apalah. Kita beriman kata syurga dah ada, ya ada, tak apa. Awak beriman syurga tak ada lagi, tak ada syurga lagi, Allah Ta'ala tak buat. Tapi beriman tak syurga tu? Beriman syurga tu. Beriman. Tapi Allah Ta'ala tak buat lagi. Itu cabang akidah. Dia tak masuk dalam fundamental akidah. Masing-masing beriman syurga neraka tu ada. Cuma yang ni kata dah buat, yang ni kata belum buat lagi. Tak apa, tak ada masalah. Jangan sampai tahap mengkafirkan. Dia bukan menafikan syurga neraka. Nampak tak? Kita nak kena terhalusi masalah tu. Macam ayah bin macam orang tolak hadis. Orang tolak hadis, Dr. Kasim Ahmad, dia tak percaya kepada hadis Nabi, tapi dia percaya tak kepada Nabi? Kita kena soal dia. Kalau kita soal dia, tanya dia, dia mungkin jawab. Dia kata saya percaya Muhammad tu Rasulullah, la ilaha illallah. Okay, Muhammad Rasulullah. Dia percaya Muhammad Rasulullah. Okay, asas iman tu ada. Tapi pasal apa tak percaya kepada hadis Nabi? Dia kata dia tak percaya kepada ulama. Dia bukan tak percaya kepada Nabi, dia tak percaya kepada ulama. Ulama yang bawa cerita hadis Nabi ni, dia tak percaya kepada ulama. Sebab tu dia tolak hadis Nabi. Dia bukan tolak Nabi, dia tolak hadis Nabi kerana dia tak percaya ulama yang bawa hadis-hadis tu. Dia ada gap tu. Dia tolak Nabi dengan tolak hadis Nabi, dia ada gap.
Kalau dia tolak Nabi, tak beriman kata Muhammad tu Rasulullah, kafir. Dia nak nafi dah, Muhammad Rasulullah nafi. Tapi sekarang kita kena perhalusi lagi. Dia tolak hadis Nabi kerana tak percaya kepada ulama. Okeylah, tak apalah. Kita tak maulah pahaman tu, kita anggap penyeleweng. Tapi nak kata dia kafir tu belum lagi. Kena perhalusi lagi. Nampak? Bukan mana kita redha pahaman tu dah, tapi kita nak kafir tu berat tu. Sebab tu ulama pun dalam fatwa pun dia tak kata kafir, dia kata pahaman tu menyeleweng. Menyeleweng, dia tak kata kafir, menyeleweng. Kafir lain, menyeleweng lain. Mana berhati-hati nak kena hukum. Ya. Kita dah kafir terus dah. Jangan ya. Sebab tu kita tak jadi majlis fatwa. Kalau majlis kita jadi majlis fatwa, puak kafir belakang ni, kafir. Ada, dia bagi orang lambat, buat putusan lambat, slow, kaji dulu kan. Hati-hati ya. Baik, jadi cakap baik, cakap benda yang baik, bahasa yang baik dan sebagainya. Jangan duk kata ke orang, jangan kutuk ke orang, jangan hina orang. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah satu golongan lelaki menghina, mengejek-ejek golongan lelaki yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Janganlah orang perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Allah Ta'ala dah sebut. Jadi cakap benda yang baik. Kalau nak buat contoh tak elok pun buat contoh kita. Buat contoh kita, tersebut contoh orang lain. Dia tu jahat, dia tu kita kata saya ni jahat sebenarnya. Ini. Kan? Saya nak cerita bab puasa 10 Muharram. Malam tu, Sabtu Malahad, macam malam ni lah. Esok 10 Muharram, Isnin kan. Cerita bau, tuan-tuan kita kena aja puasa tuan. Puasa 10 Muharram ni pahala fadilat begini. Ceramah malam tu, semangat. Balik malam tu, aku ni boleh puasa kan, tak boleh puasa. Dia nak puasa lah. Sembang dengan isteri tak puasa, esok isteri puasa. Tuan-tuan, bangun lebih awal. 5.25 subuh 5.45 20 minit ni dah tak sahur. Dan saya tak boleh kalau makan sahur tak ada nasi 20 minit tak ada nasi, tak sempat masak nasi. Isteri dia kata kita punya kuat ayam kosong dah, jom minum sikit. Mana boleh kata tak kemah dia minum sikit, minum air kosong sikit. Roti pun tak ada, tak beli roti. Tak jadi saya minum air pun tahu tak puasa dah. Pergi kerja pagi tu, cakap puasa, bawa air kosong ni bola baju. Buka pintu jabat masuk, tak payah. Malu orang, tak puasa. Saya nak cerita buat contoh sendiri tak apa. Buat contoh sendiri. Contoh tak elok ni buat contoh kita. Tu selalu kata kat orang. Apa berlaku? Dia tak malu nak cerita sebab benda tak elok pasal diri saya. Dia tak malu. Benda sunat kan, tapi tak boleh elok lah bila kita cakap malam tu kan. Cakap puasa sunat yang baik, pahala gini. Dari ni nak puasa tu. Tak kemah pasal tak ada nasi. Malu orang. Sebab tu saya bila cakap bab puasa ni, tuan-tuan kita kena puasa begini, pahala dia begini. Hujung tu saya kata, tapi kalau tak buat pun tak apa. Hujung tu nak cover lain dia. Kalau tak buat tak apa. Baik, yang kedua Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia muliakan jirannya. Nabi suruh muliakan jiran yang ada 3 hak masuk dalam hadis ni. Jiran yang ada 2 hak masuk dalam hadis ni. Jiran yang 1 hak bukan muslim pun masuk dalam hadis ni. Jadi buat baik dengan dia. Jangan buat khianat pada dia. Air najis kita simpan dekat lantai depan rumah dia. Kan? Katalah dia belah anjing.
Dia belanjing, kita marah belanja hidup nyala dan sebagainya. Kita pun buat khianat sampah, buang depan rumah dia, buang dalam kawasan rumah dia. Dan kadang-kadang kita tak apa dia bukan Islam. Tipu pergi tak apa, khianat pergi tak apa, dia bukan Islam. Tak boleh. Sebab itu dikira tidak memuliakan jiran. Ya, dia bukan Islam, ya dia bukan Islam pun dia jiran, mesti kita muliakan. Makna kita buat baiklah. Bangun pagi, tanya khabar dia, 2 hari tak nampak, 3 hari tak nampak, kan? Kalau dia nak balik kampung cuti, orang Islam biasa dia suka cuti, seminggu di luar negara. Kita tolong jaga rumah dia, tengok rumah dia macam mana. Itu kita ambil peran. Soal jiran bukan Islam. Sebab itu kita lihat contoh Nabi Muhammad SAW. Kira jiran lah guna kawasan tu, kawasan Nabi lalu tu mana jiran lah kan, jiran. Bila Nabi jalan, dia buang sampah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu dia buang sampah. Dia tahu Nabi lalu dia buang sampah. Mana Nabi lalu tu jalan tu kotor silap. Tapi Nabi tetap lalu. Nabi tetap lalu. Nabi tetap melalui jalan tersebut. Sampai satu hari Nabi tengok tak ada dah air. Mana orang ni? Biasa Nabi tahu sebab Nabi tahu lah kata dia buang benda tu tak elok sebab dia nak sakiti Nabi. Tapi satu masa Nabi lalu tengok tak ada lah. Nabi heran. Nabi tanya tengok orang bagi tahu sakit. Kalau kita kata apa? Mampu habis kat dia. Badan muka kan. Tu Allah Ta'ala balas tu. Kan? Kalau kita Nabi bila dengar berita dia sakit, Nabi buat apa? Tuan-tuan, Nabi pergi ziarah. Nabi pergi ziarah, masuk tengok orang yang sakiti Nabi, yang buang sampah kepada Nabi. Nabi berlemah lembut, Nabi tanya khabar dan sebagainya. Akhirnya masuk Islam. Itu nak jadi pendakwah. Dakwah tak boleh hukum orang, dia tak boleh nak marah kat orang, tak boleh nak cengeng. Kan? Buat baik ya orang banyak, buat baik. Orang bagi batu kita bagi buah, kita bagi bunga kan. Macam itulah. Itu cara akhlak Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim taifah." Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, benar-benar beriman, hendaklah dia memuliakan jirannya, tetamunya. Mana layanlah tetamu tu elok. Hari pertama tu wajib. Hari pertama tu wajib, maknanya tetamu datang nak makan, kita hidangkan makanan, beli makanan sedap-sedap kan. Walau hari tu kita makan telur ayam je, tapi tiba-tiba baru datang, tukarlah daripada telur ayam kepada ayam kan, kena tukar. Memang menu kita hari tu telur ayam je, pagi telur ayam, tengah hari telur ayam kan, malam telur puyuh contoh kita kan. Tukar pasal memuliakan tetamu kan. Lepas tu kena bancuh ayam, dia pun boleh bancuh sendiri. Kata apa, kita bantu, kita hidangkan dia, ajak dia minum dan sebagainya, kita basuh pinggan, basuh jawab dan sebagainya. Wajib hari pertama. Hari kedua tu dia mula jadi tak wajib dah, sunat lah. Kan? Hari ketiga, dia kurang betul lah ketiga. Hari keempat, tak ada lah, hukum tetap tak ada, biasa. Nak makan, dia ambil sendiri, basuh pinggan sendiri. Jadi kita nak pergi ziarah rumah, jangan lebih pada 3 hari. Sehari pun cukup lah. Sehari pun cukup. Orang layak kita semua-semua kan? Jangan lama sangat. Pergi rumah adik-adik kita sehari ya. Pergi petang ni, malam ni tidur, orang lain semua pagi suruh balik kan? Sebab kita tetamu ya. Baik. Jadi muliakan jiran. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW menyuruh kita memuliakan jiran. Masalah kita dalam jiran ni, kita tengok dia belanjing kan. Dia belanjing, rumah kita, pagar rumah dia kan? Jadi berkongsilah pagar tu. Anjing duduk di luar rumah, ada anjing duduk lepas kita duduk pegang pagar rumah kita tu, pegang-pegang berlendir apa ni ayat dia anjing kan. Itu nak kena sama, nak kena sentuh kan. Tak apalah, sentuh lah, tak ada masalah. Najis tak apalah, najis basuh je lah kan. Najis basuh lah. Nak buat macam mana dia jiran kita kan. Kita pandang positif bagus, keadaan ini kan.
Malaikat masuk dalam rumah kita sebab rumah kita tak ada anjing. Rumah dia malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Rumah kita malaikat masuk. Tapi ada anjing sebelah rumah, kalau ada orang jahat jentah rumah kita agak, anjing tu nyalak lah. Nyalak juga kan. Okey lah. Kira boleh lah, tak apalah. Dia buat baik lah. Buat baik. Kita nak pergi ziarah rumah dia, tengok anjing tu. Anjing tu ada, kita nak pergi duduk atas kerusi rumah dia, tengok bulu hitam putih. Anjing kat luar rumah pun hitam putih juga. Di bulu anjing ni. Jadi, yang ni itu yang kita kena ada banyak mazhab. Banyak mazhab. Kita pegang mazhab Syafi'i dulu. Kita pegang mazhab Syafi'i dulu. Nusantara kita mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab-mazhab yang lain juga adalah mazhab Sunni. Mazhab Sunni, mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali adalah mazhab Sunni. Maknanya kita ada kebebasan untuk memilih mana-mana pandangan dalam empat-empat mazhab itu, kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Jadi kalau duduk kawasan Shah Alam sana, itu majoriti Islam lah. Majoriti Islam, tak ada keperluan lah kita nak tukar mazhab Syafi'i kepada mazhab lain dalam fikih hadis. Tapi kalau duduk Petaling Jaya, duduk kawasan bandar, kita katalah 80% orang bukan Islam, kiri kanan depan belakang anjing penuh. Kalau kita pegang dengan mazhab Syafi'i semata-mata, kita jadi tak boleh ni. Nak pergi taman, anjing. Nak lalu depan rumah jiran, anjing. Ketika ini ada keperluan untuk kita channelkan sikit, alihkan sikit mazhab kita. Tak apalah, aku dah duduk dalam masyarakat bukan Islam ramai ni, ubah sikit pada mazhab Maliki. Anjing itu tidak najis, bolehlah kita hidup dengan selesa. Kalau tidak kita rasa tak selamat, tak seronok kan, rasa kita rasa najis je. Dan tu tak kena sama lah. Pasal kita kata suci. Balik kampung kita pakai mazhab Syafi'i balik. Kan? Macam kita pergi Mekah lah, kita pergi Mekah bantai wudu kan, sentuh lagi ubat. Tapi Mekah tak bantai. Kita ambil mazhab Hanafi, balik sini Syafi'i balik. Jangan pakai mazhab Hanafi dah. Pakai mazhab Hanafi, jadi tu imam ke jalan pegang isteri, pak isteri masuk belakang, dia masuk depan. Tu bila rumahnya dia masuk jadi sebagai imam. Jemaah tengok, tu imam ni tadi pegang dengan bini dia. Bila mana dia ambil wudu? Apalah orang Syak kan, orang awal kan. Jadi fitnah. Jadi kita jaga benda tu sebab tak sesuai tempat kita. Tapi pergi sana tak ada kapal bertikai lah. Pergi sana kalau pegang mazhab Syafi'i juga, tawaf 2 kali, 2 macam kan, turun ambil wudu. Ni bodoh semua kan. Ada masa tu kita ubah mazhab sikit untuk kebaikan diri kita. Ada seorang, dia tanya, dia balas dengan ustaz, saya pergi mengajar satu surau. Sebelum tu, saya mengajar satu baru ni, pagi subuh. Sebelum tu, dia berbalas dengan seorang ustaz. Dia tanya ustaz, boleh tak, boleh tak kita semayang di dalam surau, di hotel, berimamkan imam Masjidil Haram? Maknanya dia tak masuk dalam masjid, dia duduk kat hotel je, tingkat 2 kan, tingkat 3 kan. Dengar suara imam tu kan. Ustaz ni jawab tak boleh. Tabung haji kata tak boleh. Muzakarah fatwa tabung haji kata tak boleh. Jawab jangan lah, tak boleh, betul tak sah ke? Lepas tu kena qadha balik lah semayang tu gini. Jemaah ni kata dah, orang ramai duk semayang penuh. Dia kata harap-harap duk semayang penuh. Ustaz ni kata tak boleh. Cerita yang sampai tu balah ustaz tu. Pandai juga muka ustaz tu tak jawab. Ustaz tu kata tak boleh. Mazhab Syafi'i begini. Hukum dia begini. Kalau turun tangga tu membelakangkan arah masjid, tak boleh. Dia mesti turun tangga tu menghadap masjid. Turun tangga apa? Lift apa? Tangga skeleton kan. Orang tabung haji dah siasat dah tak boleh. Dalam kitab begini. Pandai lah begitu. Minggu depan saya ni, orang dah cerita lah kan. Betul lah cerita apa. Dia tanya saya, Ustaz, bolehkah kita ubah mazhab ni? Dia tak tanya soalan tu. Dia tanya, boleh tak kita ubah mazhab? Mazhab ni banyak, pendapat ni kata begini, pendapat ni kata begini.
Saya kata hadis Nabi, saya tak tahu orang tu. Saya kata hadis Nabi, istafti qalbaka wa in aftaka nas. Nabi kata minta fatwa kepada diri kamu sekalipun manusia bagi fatwa. Mazhab ni kata sah, mazhab ni kata tak sah, mazhab ni kata begini. Kita tengok dalil, kita ambil mana kita nak pegang. Kita fatwa diri kita. Saya bagi kaedah tu. Ya. Jadi kalau dalam contoh kita ke haji, mana yang mazhab Syafi'i kata najis, mazhab Maliki kata tak najis, kita pilihlah mana kita nak ambil. Cuma dalam suasana biasa kita ambil Syafi'i lah, mazhab Syafi'i najis. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat Islam, kita boleh ambil mazhab Maliki, tak najis. Tak kena sama. Contohlah, habis kuliah apa semua, dia datang jumpa saya. Dia kata, saya tanya orang tamu haji, semayang begini. Tak sah, kena qadha balik begini. Saya kata tak kena qadha lah. Saya baru tengok, dia ni baru tengok ni ada kan dia. Tak kena qadha lah. Ustaz tamu haji silap tu, saya kata tu, tak kena qadha. Tak, dia kata tak sah. Tak sah. Kalau kita kata tak sah lah. Haji bukan sah ke tak sah? Sah. Saya ikut orang Arab. Orang Arab, saya tanya orang Arab, saya bahas sama Arab, orang kata sah. Haji kata sah lah, tak payah ulang. Kalau haji kata tak sah, haji semayang juga tak sah lah. Mudah ya hukum. Kita kata nak anjing tu najis, tiba-tiba pegang, kita tak bersama. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab kita pegang najis. Sekarang kita faham kata anjing tu tak najis, aku pakai mazhab Maliki, anjing tu najis, kita pegang. Kena sama ke tak kena sama? Tak kena sama. Ada kaedah dia macam tu. Sembahyang witir, kita wajib ke sunat? Sunat. Mazhab Hanafi wajib. Jadi rakan-rakan kita yang mama India Muslim, dia Hanafi kan, dia wajib sembahyang witir. Kalau dia tak sembahyang berdosa. Kita pegang sunat, dia tak sembahyang dosa tak? Tak dosa sebab kita faham sunat. Sepatutnya tu macam tu, senang. Mongkok haram. Siapa hisap dosa? Siapa yang kata haram dosa lah. Jadi yang hisap tu, yang hisap tu dia kata tak haram, dia kata makruh. Tu dia hisap. Jadi kata makruh. Tak dosa. Fatwa kata haram. Tak apalah fatwa kata haram. Benda tak jelas kan? Benda tak jelas. Ada kata haram, ada kata makruh, kita ambil makruh. Tapi kalau kita nak berhenti sahur, pegang pendapat kata haram, bau kuat sikit. Kalau kata makruh tu sampai mati tak berhenti. Kan? Fatwa. Baik. Begitu juga masalah seterusnya, tinggal serumah dengan bukan Muslim. Ini masalah jiran tak apa, tetapi masalah kita serumah dengan bukan Muslim. Ini dia beza sikit. Kita kata boleh lah, boleh kita duduk dengan orang bukan Muslim. Duduk dalam asrama boleh, tak ada masalah. Duduk satu dorm, duduk satu bilik, satu kompartmen tu ada 4 orang, 5 orang duduk, tidak ada masalah, boleh hukumnya. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Masih lagi dalam kawalan. Maknanya kalau ikut PLKN tu, proses tu, PLKN tu, P tu latihan khidmat negara. P tu pusat program latihan khidmat negara. Jadi dia input Islam, bukan Islam, duduk dalam satu asrama, okey, tak ada masalah. Laki-laki, perempuan, okey. Cumanya dia ada masalah. Sebab saya tengok di kawasan PJ tu, rumah sewa, dia tidak ada kawalan. Di sini kalaulah Muslim duduk dengan bukan Muslim, dibimbangi budaya, cara hidup bukan Muslim mempengaruhi Muslim. Ketika itu hukum asalnya harus bertukar menjadi
tidak harus. Hukum asal harus kita kata. Tapi kalau dibimbangi budaya cara hidup bukan Muslim mempengaruhi Muslim. Okey, budak tak berapa kuat sembahyang. Anak kita tak berapa kuat sembahyang. Kita duduk rumah sewa tu tak apalah duduklah ni. Daripada tak kuat sembahyang duduk dengan Muslim agak-agak lagi sembahyang kan lagi tak sembahyang. Lagi tak sembahyang kan. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kalau bukan Muslim dia tak ada masalah. Kan? Laki perempuan duduk satu bilik, datang bilik. Jadi kalau anak kita duduk dengan tu, dia tengok cara hidup macam tu. Keliling masyarakat tu semua bukan Muslim belaka. Jadi dia tak akan rasa takut, tak akan rasa bersalah. Kalaulah anak kita lelaki dia bawa masuk girlfriend dia perempuan, tak ada siapa nak pergi tengok, tak ada siapa nak cegah, tak ada siapa nak halang. Dia pun rasa tak bersalah sebab satu rumah sewa tu buat macam tu biasa aja, tak ada apa pun. Mempengaruhi cara. Ya. Mungkin dari sudut pakaian. Pakaian. Pakaian tak tahu jenis standard pakai seluar pendek belakang. Lelaki tu labuh sikit sampai tu, seluar ni panjang sikit. Hak perempuan tu naik kereta bang, pakai slipper, pakai kita pakai piah bila duduk sebelah tu buang piah. Wah, nak jaga piah tu kan. Piah ni nak jaga ni bagus. Piah, kalau ada piah tu tak wali tengok. Tak ada piah tengok. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi kebebasan berpakaian tu, Islam bagi kebebasan berpakaian, tapi pada pandangan saya tidaklah sampai tahap berpakaian yang terlalu seksi. Maknanya dia bukan Muslim, bukanlah kita nak minta dia pakai macam orang Islam pakai, tutup aurat, pakai baju koda. Tapi janganlah terlalu seksi. Jadi kalau dia pakai skirt bawah lutut tu, saya rasa itu kira sopan tu. Okeylah, cantik lah tu. Kan? Tapi bila dia pakai seluar pendek nampak paha, kan? Bukan separuh daripada paha lebih tu. Saya rasa itu bukan pakaian sopan itu, kan? Amat tak sesuai lah, kan? Tak sesuai. Baik, ada sini Allah Ta'ala sebut tentang masalah wala taqrabu zina, jangan menghampiri zina. Jadi kita bimbang budaya pergaulan bebas tu akan mempengaruhi orang Islam sebab dia duduk bersama dengan bukan Muslim. Sebab itu oleh itu satu kaedah, bukan surah 29, satu kaedah dalam usul fiqh. Ini masalah usul fiqh sikit. Satu kaedah dia satu zara'i'. Satu maknanya menutup. Satu maknanya tutup, az-zara'i' jalan. Menutup jalan-jalan, ruang-ruang ke arah maksiat. Benda tu asalnya harus, tetapi kalau boleh membawa kepada benda haram, maka kita halang benda yang harus. Itu kaedah usul fiqh. Saddu zara'i'. Saddu zara'i'. Berdasarkan kaedah ni, satu zara'i' ni haram Muslim tinggal rumah bersama bukan Muslim. Sebab apa? Sebab kita bimbang budaya berpakaian yang terlalu bebas mempengaruhi anak kita yang Islam. Budaya makan minum yang tak peduli halal haram mempengaruhi anak kita yang bukan Islam. Gaya hidup yang cara bukan Islam mempengaruhi gaya hidup orang Islam tu. Akhirnya dia masih Islam lagi, masih beriman, tapi gaya hidup tu berubah, kan? Sampai tu kawan-kawan tu minum arak sekali dalam botol harga murah, dia pun tak apalah, tumpang sekali lah, kan? Malam minggu ke apa kan, besok cuti kan apa-apa, minum sekali kan. Kan siapa tahu dia mempengaruhi. Itu yang kita bimbang, kan? Jadi kalau duduk asrama tak apalah, kecuali di asrama yang terkawan. Asrama PLKN tu terkawan elok, tak ada lah kita nak minum arak apa semua. Bolehlah kawan, mana pakaian tu boleh kawan, pakaian yang macam mana sesuai sopan, ya, mana boleh kawan.
Jadi maka inilah kemungkinan besar maksud satu riwayat hadis. Ada riwayat hadis berbunyi man jama'al musyrika aw sakana ma'hu fa huwa mithlu. Sesiapa di kalangan muslim jama'al musyrik, yang bersama dengan orang kafir musyrik, bersama dengan kafir musyrik, aw sakana ma'hu, ataupun tinggal bersama dengan orang kafir, orang bukan Islam, fa huwa mithlu, maka dia muslim tu seolah-olah seperti orang kafir tu. Jadi hadis ni maksudnya kalau dia bersama dengan bukan muslim tu, gaya hidup, budaya, adat apa akan mempengaruhi dia. Jadi tak nampak dia ni Islam kan tak Islam kan, dia akan mempengaruhi itu. Jadi maknanya itu yang kita membawa kepada perkara yang haram. Tapi kita duduk jiran tak ada masalah, dia tak mempengaruhi hidup kita. Sebab asas iman kita kuat, akidah kita kuat, insya-Allah kan, komuniti kita kuat. Jadi kita duduk satu rumah sewa, satu rumah sewa tu ada 8 orang, kita seorang Islam, 7 lagi bukan Islam kan, 7 lagi bawa balik girlfriend masing-masing. Kita takkan tengok saja. Kawan 7 orang minum arak di ruang tamu, kita tengok TV, takkan duduk saja kan kawan macam isau rokok kan. Boleh tahan tak budak tak isau rokok duduk dengan isau rokok? Isap juga akan sikit-sikit, dia akan pengaruh juga. Itu yang akan jadi masalah Jadi kalau kita kuat tak ada masalah, boleh duduk sama dengan bukan muslim, kuat. Kita jaga iman kita, kita jaga Islam kita, kita jaga akidah kita, kita jaga cara hidup kita dan sebagainya. Dan tujuan kita pula kita nak berdakwah, ya itu tak ada masalah kan. Jadi kalau tuan-tuan semua boleh, saya rasa iman kuat belakang ni boleh duduklah. Tapi kalau tahap anak-anak kita tu umur 18, 20 tak patang lagi, itu jangan lepaskan bersama-sama dengan bukan muslim. Kalau dah kuat insya-Allah tidak apa. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Ada soalan apa kan? Ya tu. Tidak. Muslim ni saya muslim. Kira saya itu orang muslim. Salam mereka dah. Salam jabat tangan ya? Salam tangan. Iya ya. Yang dengan muslim perempuan. Perempuan. Jadi kita pakai satu pandangan, ada tu pandangan takbiran. Salam boleh, jangan sampai ada nafsu. Iya ya. Boleh. Soalan dia masalah dia berjabat tangan dengan bukan muslim. Tidak ada masalah kita jabat tangan dengan bukan muslim. Cuma masalah dia perempuan kan. Budaya dia mungkin tak ada masalah Jadi ada pandangan menyatakan boleh berjabat tangan antara lelaki dengan perempuan. Boleh berjabat tangan antara lelaki dengan perempuan. Sebab itu kalau saya duduk Mesir tu, tutup imam, tutup bilal kan, pakai jubah Arab di Mesir tu, bila orang perempuan datang jubah, salam. Salam. Tu imam tu bilal salam. Orang perempuan datang mengadu masalah ke apa ke, tanya khabar ke jiran, salam. Arab kan, pakai jubah. Dia ada mazhab dia. Kalau Mesir ni mazhab Hanafi tu, tapi nak tengok mazhab Hanafi kan mazhab mana kan? Lepas tu ada gambar seorang ulama Yusuf Qaradawi, dia bersalam dengan isteri kepada pemerintah Dubai tu bersalam. Mana ada tafsiran ada tafsiran makna yang tak boleh itu macam mana ada nafsu dan sebagainya. Jadi kalaulah peringkat mula kita berjiran tu, kali pertama, kali kedua tu berjabat tangan tu, mana kita boleh ambil pandangan tu lah. Selepas tu kita sembanglah, seluturlah dengan dia kami ni orang Islam ni seeloknya tu sampai jabat tangan kan. Kita terangkan adat kita, cara kita, terang eloklah. Jadi lepas tu insya-Allah dia takkan hulurkan tangan lah. Sebab dia tahu dia ni kan. Di mula-mula tu mungkinlah paksalah kita ambil pandangan kita boleh berjabat tangan tu. Lepas tu kita kena beritahu lah, jangan begitu tu. Alhamdulillah aku ambil pandangan ni lah kan. Lama-lama ambil pandangan tu kan. Tua aku ambil, muda lagi lah aku salam Jadi jangan begitu. Kita terangkan budaya masyarakat kita begini, pegangan kita di sini tak boleh berjabat tangan lelaki dengan perempuan. Kita kena hurai pada dia kan? Jangan kita marah dia, jahil perempuan ni, bodoh, tak tahu hukum dan sebagainya. Dia memang jahil, dia memang tak tahu cara agama kita.
Kita pun tak tahu agama dia, kita pun tak tahu cara hidup dia. Kita pun jahil tentang dia, dia pun jahil tentang kita. Jadi orang jahil ni, mana kita kena cakap dengan elok. Boleh kita ni? Ya. Dengan sis, liberal pluralisme yang akan hapuskan. Ya. Sis kah? Sis ni dia saya ada benda saya sokong, sister in Islam, ada benda saya sokong, ada benda saya tak sokong. Apabila dia memperjuangkan hak wanita yang bercerai di mahkamah, mengambil masa sampai 5 tahun, 6 tahun, kes cerai tak selesai, ini suatu kezaliman kepada wanita. Ya, suami perempuan tu tak mau dah. Perempuan tu dah file ke mahkamah nak cerai. Pagi suami tak datang, tangguh. Suami tak datang, pagi tak datang, tangguh sampai 5 tahun, 6 tahun. Apa cerita? Dan mana kena ada masalah. Pagi 2 kali suami tak datang, mahkamah cerai lah. Apa masalah cerai? Perempuan tu pun tak mau dah. Pasal apa nak tunggu suami tu cerai kan? Lambat. Kesian tak perempuan tu? Kalau berlaku pada anak kita, menantu kita dah jadi hantu dah, lari tak tahu mana kan. Sampai 5 tahun. Yang tu salib ke perempuan. Mahkamah kena percepatkan kes tu macam tu. Kadang-kadang dia nak tunggu selesaikan, nak tunggu pembahagian harta pusaka, harta pencarian, nafkah anak-anak, baru ambil masa 3-4 tahun nak selesaikan isu tu, baru nak selesaikan masalah cerai. Cerai dulu, yang anak tu kemudian cerita lah. Bila cerai, perempuan dia boleh cari orang lain, dia boleh kahwin lain. Yang lelaki tak ada masalah, dia tak tunggu dah, dia dah kahwin lain lah. Jadi apa tu, kadang-kadang isu bila bercerai, isu apa, mahkamah syariah perintah bapa tu kena bagi nafkah bulanan berapa ratus bulan kepada anak-anak dia, seorang ke 2 orang ke. Dari isu pokok pasal mungkin bapa tu bulan pertama, bulan kedua dia bagi dah, lepas tu bulan ketiga tak bagi dah. Macam mana mahkamah nak pastikan supaya bagi potong gaji ke apa, arahan potong gaji kan. Jadi perjuangan yang macam tu sangat-sangat bagus. Ya, saya sokong. Tetapi bila dia mula masuk dalam bab asas akidah dan asas syariah, kalau liberal itu kepada asas melanggar asas akidah, melanggar asas syariah, yang itu bahaya. Kalau kita kata poligami sebagai contoh, kita tak boleh menghalang poligami secara mutlak. Secara mutlak tak boleh. Mana kita nak minta kerajaan haramkan poligami, buat undang-undang tidak boleh poligami langsung. Dalam negara pun tak boleh. Kalau kahwin di luar, di Siam ke apa, balik kira tak sah nikah tu. Itu sudah melanggar asas syariah. Syariah kata bagi. Kalau perjuangan macam tu, liberal macam tu, salah lah kan? Kalau perjuangan liberal sampai kita kata kita iktiraf hak homoseks, mereka pun nak hidup juga, hidup seronok kan, apa salahnya? Bukan mereka kacau orang, bukan bunuh orang. Iktiraf lah hak homoseks, itu sudah melanggar asas syariah kan? Benda yang Allah Ta'ala laknat kan. Ya, memang hak manusia juga kan, tapi hak yang Allah Ta'ala tak bagi. Tengok perjuangan itu. Jadi bila angkat, we are the children of God, the children of Allah. Apa maksud? Kita anak Tuhan. Ini sudah melanggar asas akidah. Dalam Bible boleh tafsir lagi. Dalam Bible boleh tafsir anak Tuhan tu maknanya Allah Ta'ala kasih, Tuhan kasih. Nabi Isa anak Tuhan, makna Tuhan kasih pada dia. Orang yang tak ada bapa, Tuhanlah bapa dia. Maknanya anak Tuhan apa tu? Makna Tuhan kasih. Itu dalam Bible boleh tafsir lagi. Tapi bila kita pegang, kita semua anak Tuhan, kita tak faham macam tu. Kita faham mana anak kandung semua kan?
Sedangkan dalam akidah lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tak beranak, tak ada anak. Yahudi kata kami anak Allah, wa qalatil yahud. Yahudi kata nahnu abna Allah, kami anak Allah. Yahudi kata. Allah Ta'ala kata qul falima yu'adzibukum. Kalau macam tu kenapa Allah siksa kamu? Kalau kamu anak Allah, makna kamu bukan anak Allah. Allah tak ada anak. Jadi tak boleh kata kami semua anak Allah, kita semua anak Allah. Melanggar asas akidah, menisbahkan anak kepada Allah. Jadi ada benda yang bagus, baik, ada benda yang melanggar asas akidah, ada benda yang melanggar asas syariat. Kita dah tengok tu. Jadi bila betul, mana yang tu yang kita tak sokong. Perjuangan menuntut keadilan di mahkamah syariah supaya mahkamah cepat, efisien, yang tu bagus, tak ada masalah, bagus, sangat-sangat bagus. Supaya poligami itu diketatkan, seorang lelaki itu adil dalam nak poligami. Saya pergi Meru malam ni, baru malam 2 malam sudah. Ustaz, dia kata saya tua dah, tak nak perlu dah. Kalau kita nak nikah kerana Allah, cari redha Allah, isteri tak bagi macam mana Ustaz? Apa hukumnya? Dia tanya tu duduk belakang tiang, pergi belakang tiang. Saya kata baguslah redha Allah tu. Bagi tahu dah, dia tak bagi. Kita nak cari redha Allah. Saya buat contoh. Kita katalah haji, kita ada haji, kita nak kahwin ni kerana Allah haji. Orang perempuan, orang rumah kita tanya, umur berapa abang? Janda, umur berapa? 29. Kalau janda tu kawan saya pun ramai. Umur berapa? Umur 54. 54 kita mau. 29 kan? Haji, bini kita kata bukan kata 2 abang, 3 pun saya bagi. Kawan-kawan saya belakang, lebih-lebih saya 53, 56 ada, 57 pun ada. Itu kita mau, aku nak ni 29 janda kerana Allah. Itu kerana Allah semua kata. Payah nak jawab tu. Payah nak jawab Haji, tak lepas nak jawab tu. Bini dah bagi dah tu. Apa nak kahwin kerana Allah, saya bagi lah. Tapi yang ni bukan kerana Allah tu. Tak lepas jawab tu. Allahu Akbar. Jadi wallahu a'la wa a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.